inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebab turun surah ni ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, Nabi SAW di dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi ditunjukkan bagaimana umat Nabi ni umurnya pendek-pendek belaka. A'maru ummati baina 60 wa 70. Nabi kata umur umatku antara 60 70, 60 70. Lepas tu matilah kau. Biasanya macam tu. Jarang sampai 80 lebih-lebih tuan-tuan. Ada seorang dekat Malaysia ni 80 lebih tak mati sampai sekarang. Makin tua makin merapu, makin tua makin tak tahu diri. Dia kata saya tak menentang undang-undang Islam, sebab saya sendiri iktiraf Malaysia ini ialah negara Islam. Cuma saya tak sokong hudud aja. Kepala otak kau kan. Makin tua makin balik ngalip-ngang pangang kan? Makin tak kerti. Cubalah duduk kat surau belajar sikit. Ni tak. Makin tu macam tu lah panggil na'udzubillah min zalik ya. Dia bezakan antara negara Islam lain, undang-undang Islam lain. Apa jenis manusia aku tak kerti. Kalaulah antara kita ni kot lebih-lebih lah umur 80, 90, 100, itu dah melampaui had umur umat Nabi SAW. Itu kemungkinan besar berlaku raya lah tu tuan-tuan. Banyak sangat umur ni. Maka Nabi kata umur umatku pendek. Bila umur umat aku pendek, aku sedih. Sebab bila aku tengok dalam Isra' wal Mi'raj, umat dahulu umur panjang-panjang belaka. Diorang nak dapatkan syurga tu, dia punya beribadat beratus tahun nak dapat ke syurga. Nabi tengok balik ke umat dia, macam mana lah umat aku nak dapat syurga. Dengan umur yang ciput macam ni, ibadat pun ciput, sedekah ciput, baca Quran ciput belaka, orang kata macam mana nak masuk syurga. Sedih sangat Nabi. Tengah-tengah Nabi sedih, Allah turunkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Riwayat yang kedua, satu hari Nabi SAW bercerita dengan para sahabat. Kisah di zaman dahulu, ada seorang Bani Israel yang berjihad berperang selama 1000 bulan tanpa henti. Berperang 1000 bulan, 83 tahun. Allah, hebat tu. Kita bukan nak berperang, puasa pun tak larat, muka macam siput sedut rupa. Ini pula nak pergi perang. Jadi Bani Israel ni berperang selama 83 tahun tanpa henti. Para sahabat yang dengar cerita ni ternganga belaka. Ya betul ya Rasulullah, please believe it or not. Macam mana orang ni boleh berperang tanpa henti 83 tahun? Tengah-tengah takjub, tengah-tengah pelik, turun Jibril alaihi salam. Jibril kata, wahai Muhammad, 83 tahun yang dilakukan oleh Bani Israel itu tak ada benda kalau nak dibandingkan dengan umat engkau yang Allah berikan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Riwayat yang ketiga, satu hari Nabi SAW bercerita di kalangan sahabat, di zaman dahulu kala ada 4 orang Bani Israel yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 83 tahun. Walam yu'sillaha tarfata ainin. Mereka beribadat selama 83 tahun dan tak pernah buat maksiat walaupun sekelip mata. Bayang manusia punya hebat ni. Di kalangan Bani Israel beribadat 83 tahun dan tak pernah buat maksiat walaupun sekelip mata. Siapakah 4 orang Bani Israel ini? Yang pertama Nabi Allah Zulkifli alaihi salam. Yang kedua Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Yang ketiga Nabi Allah Hizqil bin Saleh alaihi salatu wassalam. Yang keempat Nabi Yusha bin Nun, anak murid Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi cerita, inilah 4 orang di kalangan Bani Israel yang beribadat 83 tahun tanpa henti dan tanpa buat maksiat walaupun sekelip mata. Wow, sahabat kata, kelas tu. Macam mana ni? Kan, tak buat maksiat sekelip mata bangun. Kita pantang kelip mata buat maksiat. Kelip mata buat maksiat. Kan, dapat awet pin, buat maksiat tak berhenti. Zaman dulu ada juga kemunasabahan ni. Zaman orang tak ramai, zaman tak ada astro, zaman tak ada televisyen, zaman tak ada internet.
Zaman tak ada surat khabar utusan lawyer. Tak ada. Zaman sekarang silap ni surat khabar je. Silap buka je. Padahal nak tengok waktu imsak dan waktu berbuka puasa. Silap buka, alamak ni lefah. Silap buka, taufufah kan. Memosakkan pahala belaka lah tu. Jengkeran kita. Kadang nak tunggu sementara masuk berbuka puasa, buka TV dah kejap, keluar awet iklan lah pula. Menatang sungguh kata. Tak kata macam mana tuan-tuan. Kita ni zaman maksiat. Jadi zaman sahabat Nabi cerita benda macam tu, sahabat kata, ya Allah hebat. Itu zaman sahabat. Macam mana tu ya Rasulullah? Zaman tak ada alam sentral, zaman tak ada PKNS, zaman tak ada Nagoya, zaman tak ada Jekyll, zaman tak ada shopping mall konkret, tak ada kompleks, apa semua tu kan. Mana ada zaman tu? Nak tengok awet pun setengah mati. Sahabat kata, ya Allah hebatnya. Tengah-tengah sahabat hebat, sahabat kata hebatnya. Allah turunkan, inna anzalnahu fi lailatul. Walaupun kita pun dah tahu cerita surah ni kan, tapi ini sebagai memberi semangat kepada kita. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kita sedia maklum, Al-Quran yang Allah turunkan 30 juzuk min lauhil mahfuz, daripada lauhil mahfuz ila sama'i dunia, ke langit dunia. Itu diturunkan sebiji 30 juzuk sampai langit dunia. Kat mana langit dunia tu kau jangan tanya aku, aku tak tahu. Kau tanya Ayah Pin. Ayah Pin best turun naik tu, dia tahu dah. Daripada langit dunia tu diturunkan kepada Nabi SAW, memakan masa 23 tahun. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Kamu tahu tak wahai Muhammad, apa dia malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam itu mulianya lebih daripada 1000 bulan. Lebih daripada umur 83 tahun ditambah 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Untunglah sesiapa yang dapat malam tu. Memang untung sungguh-sungguh. Memang serius aku cakap. Dan siapa yang tak gunakan peluang untuk beribadat pada malam tersebut, maka suilah hidupnya forever and ever, and Batman forever. Betul? Kan? Umat dulu mana pernah dapat benda macam tu? Zaman-zaman Nabi-Nabi dulu mana pernah dapat Lailatul Qadar? Tak pernah. Umat Nabi Muhammad, dia bagi, Allah bagi ibadat sikit ciput dia. Tapi dia punya pahala tu dia makap kau punya tuan-tuan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kenapa dinamakan malam itu malam Al-Qadar? Sebab malam itulah Allah mentakdirkan, mengqadarkan apa berkenaan dengan rezeki kita, ajal kita, nikah kahwin kita, masa depan kita, elok ke tak elok kehidupan kita, ditentukan pada malam itu. Ada ulama kata malam nisfu Sya'ban tu kan. Ada pendapat kata kat situ, malam nisfu Sya'ban ini ditentukan pada malam Lailatul Qadar, diserahkan arahan itu kepada 4 orang malaikat, Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. 4 orang malaikat ini akan memegang tugas ini untuk menetapkan kepada manusia-manusia yang telah Allah kehendaki. Contoh, Lailatul Qadar Allah kata, tahun depan seorang hamba-Ku bernama Nazmi bin Abdul Karim akan kahwin seorang lelaki. Contoh. Kau jangan amin pula, mak pun mati aku sekarang. Sudah. Bodoh bini aku tak datang. Kalau bini aku datang, alamatnya tak berkuasa lah aku ini. Kan? Mana dah tahu. Kahwin sungguh. Ni masuk YouTube mati aku ni. Bini aku aja tengok. Kan? Ataupun Allah kata, tahun ini insya-Allah pilihan raya PR menang insya-Allah. Amin. Maka Allah takdirkan macam tu, memang confirm menang. Cakap banyak tadi. Ya. Dan Allah mentakdirkan lagi apa pula rezeki korang. Contoh, apa Kak Atan ni? Kak Timah akan dapat tender buat samprit selama 8 bulan.
Memang Kak Timah akan dapat tender buat sampai selama 8 bulan tak berputus. Ini dipanggil Lailatul Qadar, ditakdirkan. Rezeki kau, cara hidup kau, segala-galanya, cuma kita je tak tahu macam mana. Yang bawa arahan itu ialah Malaikatun Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Sebab tu malam tu amat hebat, amat mulia. Tuan-tuan, kita saja maklum kan, kalau ditakdirkan Allah malam tu, tuan-tuan bangkit malam 2 rakaat saja, Allahu Akbar. 2 rakaat yang kau buat tu kenalah dengan tergoda. Macam kau main 2 rakaat tanpa henti selama 83 tahun 4 bulan. Tak nak benda macam tu. Orang gila pun nak, betul tak? Ruginya lah, ya Allah, rugi ya Allah.